Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Dan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana petang Jumaat yang amat mulia ni kita dapat bersama-sama dalam tazkirah ringkas tentang salah satu hadis ke-19 yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu di dalam kitab hadis 40. Jadi hadis yang ke-19 ni ialah hadis yang panjang. Jadi kita akan baca barisnya yang terakhir sekali. Maksudnya hadis diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra." Jadi inilah penghujung kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi sebelum kita membaca hadis tersebut, jadi kita membaca sedikit sirah ataupun riwayat hidup perawi iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Moga-moga Allah Taala memberi keberkatan kepada kita dengan mendengar riwayat hidup sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ibn Abbas dilahirkan sebelum penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 tahun sebelum penghijrahan baginda. Apabila ibunya melahirkannya, maka ibunya membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sendiri yang mengazankan di telinganya sebelah kanan dan Nabi mengiqamatkan di sebelah kiri. Kemudian Nabi berkata, "Izhabi bi abil khulafa." Maknanya daripada hari pertama dia lahir, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu bahawa Abdullah ibn Abbas dia diistilahkan sebagai bapa kepada khalifah-khalifah. Kerana kita maklum salah satu pemerintahan Islam yang diistilahkan sebagai khilafah Abbasiyah, maksudnya pemerintahan Bani Abbas, kesemua mereka ialah daripada zuriat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Nabi gelarnya sebagai Abul Al-Khulafa, bapa kepada khalifah-khalifah yang akan datang memerintah dunia Islam selama hampir 700 tahun. Waqala dan ulama berkata, zuriat Abdullah ibn Abbas ni memenuhi muka bumi. Kan maksudnya mereka tadi ramai. Innahum balaghu fi zamanil Ma'mun, sehingga bilangan mereka sampai kepada zaman Khalifah Al-Ma'mun 600,000 orang. Dan dia tadi digelar, maksudnya nama panggilannya ialah Abul Abbas. Dia namanya ialah Abdullah ibnu Abbas, nama panggilannya ialah Abu Al-Abbas. Kan, kerana dia ialah anaknya yang paling besar daripada adik-beradiknya. Dan Nabi dia digelar juga dengan turjuman Al-Quran, maksudnya orang yang mensyarahkan Al-Quran, kerana terlampau banyak pengetahuannya tentang makna-makna Al-Quran. Dan dia juga digelar sebagai Al-Bahar, laut, kerana terlampau banyak ilmunya. Dan telah diriwayatkan Nabi SAW bersabda kepadanya, "Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil." Wahai Allah Subhanahu wa taala, fahamkannya agama tersebut dan ajarkanlah kepadanya ta'wil. Ta'wil dimaksudkan ialah makna tersirat daripada sesuatu nas. Daripada Abi Saleh dia kata, "Aku melihat bagi Ibnu Abbas ni majlis-majlis ilmu sekiranya kesemua bangsa Quraisy berbangga, bermegah dengannya, nescaya mereka tadi sudah memadai."
Aku melihat manusia berpusu-pusu di hadapan rumahnya sehingga sempit laluan tersebut. Sampai tak ada orang yang boleh pergi ke depan dan tak ada orang yang boleh undur ke belakang. Maka aku pun berkata, Abi Saleh tadi dia kata, aku pun masuk kepada Ibnu Abbas dan aku bagi tahu manusia sedang berkumpul-kumpul di depan pintunya. Maka Ibnu Abbas berkata, tolong ambilkan daku air wuduk. Dia mengambil wuduk dan dia kemudian duduk. Kemudian dia tadi keluar untuk mengajar mereka. Kemudian Ibnu Abbas berkata, siapa yang ingin ilmu tentang Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran, maka dia masuk dahulu. Maka masuklah satu kumpulan manusia yang ingin mempelajari Al-Quran sehingga penuh rumah. Mereka bertanya tentang semua persoalan yang mereka ingin ketahui. Kemudian mereka tadi keluar. Kemudian masuk satu kumpulan. Maksudnya, kemudian Ibnu Abbas berkata, siapa yang ingin bertanya tentang hukum, hakam, halal dan haram, maka masuk. Kemudian masuk satu kumpulan memenuhi rumah tersebut. Semua bertanya soalan-soalan. Dan Ibnu Abbas menjawab semua soalan tersebut dan menambah lagi maklumat-maklumat tambahan. Kemudian dia kata, bolehlah kamu semua keluar, orang lain pula nak masuk. Kemudian Ibn Abbas berkata, siapa yang ingin bertanya tentang faraid ataupun ilmu-ilmu yang seumpamanya. Kemudian keluar satu kumpul lagi, masuk kumpul lain, siapa yang ingin bertanya tentang bahasa Arab, syair-syair Arab ataupun bahasa-bahasa yang jarang digunakan di dalam bahasa Arab. Jadi Abu Saleh berkata, aku tidak pernah melihat satu orang manusia yang mempunyai ilmu yang sebegini luas. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu dia meriwayatkan hampir 1600 hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1660. Dan dia tadi meninggal dunia di Taif pada tahun 68 Hijrah dalam keadaan umurnya 71 tahun. Yang menjadi imam kepada jenazahnya ialah Muhammad ibn al-Hanafiyah. Dan Muhammad ibn Hanafiyah berkata telah meninggal dunia demi Allah pada hari ini manusia yang paling baik dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang ada pada ketika itu. Dan apabila diletakkan jenazahnya untuk dilaksanakan solat jenazah, tiba-tiba di dalam riwayat dia kata datang satu burung yang berwarna putih masuk ke dalam kain kafannya. Apabila dicari burung tersebut maka tidak dijumpai. Maka apabila mereka tadi masuk meletakkannya di dalam kubur, maksudnya dan mereka tadi menurunkan tanah ataupun meletakkan tanah, maka mereka mendengar satu suara membaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita maklumlah bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, walaupun kita biasa mendengar bahawa dia ialah orang yang amat alim tentang Al-Quran, mempunyai ilmu yang paling banyak tentang Al-Quran, tapi semua tersebut yang menyebabkan dia tadi mendapat semua ilmu tersebut ialah kerana dirinya, kerana nafsu mutmainnah yang diusahakan dengan keberkatan Nabi SAW. Jadi dengan ilmu semata-mata, tanpa rohani, tanpa hati yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, belum menentukan seseorang tadi selamat di dalam kuburnya. Dan apabila sampai berita kewafatan Abdullah ibn Abbas kepada Jabir bin Abdullah, maka dia menghentakkan kakinya. Maka dia tadi memijak salah satu kakinya yang lain. Maka dia berkata, telah matilah hari ini manusia yang paling tinggi ilmunya dan manusia yang paling lemah lembut. Jadi itu sedikitlah tentang sahabat baginda SAW yang dinamakan sebagai Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Moga-moga kita mendapat keberkatan daripada mendengar riwayat hidup sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi kita kembali kepada nas hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW berkata kepada kita, wa'lam, ketahuilah, anna nasra ma'as sabri. Maksud Nabi berkata kepada kita, ketahuilah bahawa sesungguhnya nasra, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ma'as sabri, berserta dengan kesabaran. Maksud sekarang ni kita memerlukan bantuan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat bala yang menimpa umat Islam. Tapi syaratnya sebagaimana kita dah bincang sebelum ni, Nabi memberitahu di sini, syarat ni ialah ma'as sabri, berserta dengan kesabaran. Yang dimaksudkan dengan kesabaran di sini dinyatakan ialah at-taslim liqada'illah. Maknanya berserah diri kepada apa yang Allah Ta'ala telah tentukan.
Maksudnya tidak mempertikai, tidak menyoalkan ataupun tidak berasa marah. Jadi dinyatakan dalam kitab ni, sesiapa yang sabar dan dia tidak marah di dalam dirinya, bal radiya bi hukmillah, bahkan dia redha dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, wasta'ana billah, dan dia meminta tolong dengan Allah taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya bantuan untuk dia tadi menghadapi ujian tersebut. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, kedudukan kesabaran dalam martabat keimanan bimanzilatir ra'si minal jasad, sama seperti kedudukan kepala daripada jasad. Maksudnya kunci keimanan ialah kesabaran. Dan dinyatakan juga kesabaran dalam menuntut sesuatu perkara, maksud kesabaran dalam mempelajari ilmu agama, kesabaran dalam beribadat menuntut ma'rifat, dan kesabaran dalam apa sajalah yang diusahakan oleh manusia, unwanu dhafar, tanda seseorang akan mendapat perkara tersebut. Was-sabru 'alal mihan, dan apabila seseorang tadi bersabar atas sesuatu ujian yang berlaku sekarang, unwanul faraj, ialah tanda Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kesusahan tersebut. Sebab yang kita nak dinyatakan di sini, ujian-ujian ialah peperiksaan. Maksudnya dunia ni kita maklum ialah satu sekolah yang Allah Subhanahu wa taala cipta. Maksudnya kalau kita pergi belajar di universiti ataupun di sekolah, maksudnya hari yang paling tertekan ataupun hari yang paling tidak disukai ialah hari peperiksaan. Maksudnya hari peperiksaan tadi kita akan diuji dengan soalan-soalan. Jadi sekiranya kita sabar, maka ujian tadi akan tamat. Tapi sekiranya kita tak sabar, gagal dalam ujian pertama, akan diulang buat ujian kedua. Gagal akan diulang ujian ketiga. Gagal akan diulang ujian keempat. Jadi itulah yang amat ditakuti. Sekiranya kita tidak sabar, maksudnya kita gagal dalam ujian tadi, maka ujian tadi akan berpanjangan. Jadi sebab itu dinyatakan di sini, as-sabru fil mihani. Apabila kita bersabar dalam sesuatu ujian, sabar, maksudnya kita sabar, maknanya kita lulus ujian tersebut. Unwanul faraj, ialah tanda Allah Ta'ala akan membukakan kesusahan yang menimpa seseorang. Dan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza habballahu 'abdan ibtalah, fa in sabara ijtabah wa in radiya istafah." Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mencintai seseorang hamba, nescaya Allah Ta'ala akan mengujinya. Sekiranya seseorang tersebut sabar, sekiranya dia sabar, nescaya Allah Ta'ala akan memilihnya. Dan sekiranya dia redha, nescaya Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Jadi apabila keadaan berlaku sekarang, maksudnya berlaku di negara Islam dan di negara bukan Islam. Cuma apabila Allah Ta'ala menguji orang-orang Islam seperti kita, ataupun Allah Ta'ala menguji sesuatu negara yang bukan Islam, tujuannya supaya mereka tadi kembali kepada Tuhan yang benar. Tetapi apabila Allah Ta'ala menguji orang yang sememangnya telah pun beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tanda Allah Ta'ala mencintai seseorang tersebut. Kerana apabila Allah Ta'ala mencintai, Allah Ta'ala akan menguji. Jadi diriwayatkan satu orang lelaki, dia minta daripada isterinya air. Maka apabila isterinya datang membawa air, dia nak minum, maka isterinya mendapati suaminya telah tidur. Maka isteri tadi pegang air tersebut, tunggulah sampai kepada pagi besok. Maka apabila lelaki tadi bangun, kan, dia melihat isteri ni masih lagi berada berdekatan dengannya, kan, memegang air tadi. Maka dia kata dia berasa amat gembira dengan isteri tersebut. Jadi dia nak memberi satu ganjaran. Maka isteri tadi bertanya, dia tanya kepada isteri, apakah ganjaran yang kamu kehendaki? Maka isteri tadi berkata, "Talliqni, hendaklah kau tadi mentalakkan aku." Maka suami tadi berasa pelik, kan, dan dia tak suka nak mentalakkan isterinya. Jadi isteri itu ulang lagi, "Sekiranya kamu ingin untuk memberi ganjaran kepadaku, maka engkau talakkanlah daku." Maka suami tadi keluar daripada rumah. Kan, apabila dia sedang keluar berjalan, tiba-tiba dia tadi terjatuh dan kakinya patah. Maka isteri itu kata, tak apa, sekarang boleh balik, dia kata. Maksudnya sekarang ni tak perlu lagi dah kamu nak mentalakkan daku. Jadi kenapa isteri itu minta permintaan sedemikian? Kerana isteri tadi berkata, kamu mengajarkan kepada aku hadis daripada Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu."
Sesiapa yang Allah Ta'ala yusib minhu, siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepadanya, Allah Ta'ala akan menimpakan musibah kepada orang tersebut. Jadi isteri tadi berkata, aku dah bersama dengan kamu beberapa tahun ni, aku tidak pernah melihat kamu sakit. Jadi isteri tadi takut suami tadi ialah orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'alimtu anna Allah. Jadi aku rasa Allah Taala tak cinta kepada kamu. Kerana Allah Taala membiarkan kamu tanpa apa-apa ujian. Falamma asabaka hadza alimtu anna Allah yuhibbuka. Apabila aku melihat ujian ini datang menimpa kamu, maka aku ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kamu. Jadi satu riwayat daripada Sayyidina Ammar bin Yasir, salah seorang sahabat Nabi SAW, tazawwaja mar'atan. Tadi isteri kan melihat suaminya. Sekarang ni suami melihat kepada isteri. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkahwin dengan seorang perempuan. Perempuan tadi tak sakit-sakit. Maksudnya tak ada sakit. Demam pun tak ada. Sakit kepala pun tak ada. Pening pun tak ada. Fatallaqaha, maka dia pun mentalakkan perempuan tersebut. Kerana dikhawatiri. Maksudnya dia dapat melihat tanda bahawa Allah Ta'ala tidak menyukai orang tersebut. Jadi Imam Qurtubi radhiyallahu anhu dia berkata, apabila Allah Ta'ala mencintai seseorang hamba, Allah Ta'ala akan mengujinya. Jadi apakah tujuan ujian tersebut? Takammulan li fadailihim, untuk Allah Ta'ala menyempurnakan sifat-sifat baik mereka. Maksud kita ada, contohnya kita ada kesabaran sebelum ni, kan, tahapnya 30%. Jadi apabila Allah Ta'ala wujudkan ujian sekarang, jadi apabila kita latih menahan, jadi kesabaran tu naik daripada 30% tingkat kepada 60%, 70%. Dari itu dipanggil takammulan. Maksudnya ujian yang berlaku untuk menguji keredaan. Sebelum ni kita reda dah dengan Allah Ta'ala. Mungkin keredaan kita tu 20%, 30% tiap-tiap hari pun reda. Tapi apabila sekarang ni, apabila Allah Ta'ala uji, kan kita tahan. Nak rasa marah pun kita tahan. Jadi keredaan tadi bertambah. Maksudnya kita nak nak maki hamun ke, nak marah kepada ahli keluarga ke, ataupun nak mengamuk di dalam rumah ke, ataupun nak marah kepada manusia pun kita tahan-tahan, maka kesabaran tadi dia akan naik. Kan? Maksudnya dia akan bertambah ke sifat tersebut di dalam diri manusia. Jadi itu pertama sekali tujuan Allah Ta'ala menguji kekasihnya untuk menyempurnakan sifat-sifat mahmudah di dalam dirinya. Dan yang kedua, warif'atan li darajatihim, dan untuk Allah Ta'ala mengangkat darjat-darjat mereka di sisi Allah. Kerana sekiranya kita ada kesabaran 30 darjat, 30% saja, maka ketinggian kita ialah 30% darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi sekiranya kesabaran tadi naik, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketinggian darjat tadi kita perlukan untuk dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu dinyatakan siapa yang menyangka bala yang amat berat ialah kehinaan kepada orang yang ditimpa, maka orang tersebut telah salah faham dan buta mata hatinya. Maksudnya kalau kita tengok, orang ni asyik kena ujian, orang ni dah jatuh, dia tipu tangga, orang ni asyik susah. Lepas itu kita pun anggap, ni orang jahat ni agaknya. Ini adalah orang yang jauh daripada Tuhan, ataupun ni mesti ahli maksiat, asyik kena bala je. Jadi siapa yang berfikiran sedemikian, maka dinyatakan di sini, faqad zahaba aqluhu, itu orang gila, orang hilang akal. Wa amiya qalbuhu, dan buta mata hatinya. Kenapa pula dia kata sedemikian Imam Qurtubi? Sebab Imam Qurtubi berkata, faqad ibtuliya minal akabir ma la yusa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menguji ulama-ulama, maksudnya orang-orang yang amat agung di sisi Allah, bilangan yang tak dapat kita nak bilang. Tidakkah kamu melihat, saya bacakan kitab ni lah, tidakkah kamu melihat bagaimana Nabi Allah Yahya ibn Zakaria, Nabi Yahya tadi dibunuh, kan, disembelih, dan bagaimanakah dibunuh Sayyidina Umar, dibunuh Sayyidina Uthman, bagaimana dibunuh Sayyidina Ali, dan bagaimanakah dibunuh anaknya sendiri, itu Sayyidina Husain radhiyallahu anhum. Dan Imam Abu Hanifah, ulama yang agung, dipukul, kan, di penjara, dan dia meninggal dunia di dalam penjara. Dan kita ketahui bagaimana Imam Malik tadi dipukul, kan, sehingga tercabut tangannya daripada bahunya. Dan bagaimana Imam Ahmad tadi dipukul sehingga dia tadi tidak sedarkan diri, dan dicabut daging daripada badannya pada ketika dia masih hidup lagi. Dan bagaimanakah Imam Al-Buwaiti meninggal dunia di dalam penjara, dalam keadaan dia masih lagi bergari dan berikat, meninggal dunia. Dan bagaimanakah Imam Bukhari yang kita dengar hari ini, kan, penulis Sahih Bukhari tadi, imam yang agung tu pun di zaman dia dihalau daripada negaranya.
Dan itulah ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kekasih-kekasihnya. Maka sebagian ulama mereka menyatakan satu syair, banallahu lil ahbabi baitan sama'uhu humumun wa ahzanun wa hitanuhu ad-durru wa adkhalahum fihi wa aghlaqa babahu wa qala lahum miftahu babikum as-sabru. Maknanya dalam satu syair ini dinyatakan Allah Subhanahu Wa Taala membina bagi kekasih-kekasihnya satu rumah yang dia punya bumbungnya, rumah tersebut bumbungnya lah kesedihan dan kegelisahan, dan dinding ini ialah kemudaratan. Dan Allah Ta'ala memasukkan kekasih-kekasih ini di dalam rumah tersebut, dan Allah Ta'ala menutup pintunya. Wa qala lahum, dan Allah Ta'ala berkata kepada mereka, miftahu babikum, kunci untuk kamu keluar daripada rumah ni ialah as-sabru, iaitu bersabar. Dan itu nas yang pertama daripada Nabi SAW, iaitu an-nasra ma'as sabri. Sesungguhnya bantuan daripada Allah, dia akan datang apabila kita ada satu syarat tadi. Syaratnya ialah bersabar. Maksud jangan sekali-kali kita mempertikai walaupun di dalam hati, ataupun kita tadi marah kepada Allah, ataupun kita tadi kenapa lama sangat asyik kurungan ni, ataupun bila lagi nak habis kan, dah lama dah bosan dah jemu. Dari kesemua ayat-ayat tersebut bertentangan dengan kesabaran yang dituntut. Jadi sekiranya kita ada juga kesilapan tadi, maksudnya kita terucap juga ataupun terzahir juga daripada diri kita tadi kehilangan sabar, maka kita istighfar lah kan. Maksudnya kita tidak sabar tadi ialah satu dosa. Dan apabila kita dah melakukan satu dosa, ubatnya ialah istighfar. Astaghfirullahalazim kan. Astaghfirullahalazim. Kerana kita tak redha dengan, kita mengaku kerana kita lemah dan kita tak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ubatnya ialah dengan kita tadi bersabar. Dan Imam Abu Hasan Syazili radhiyallahu anhu dia berkata, siapa yang ditimpa musibah dan dia bersabar, maka dia akan dikurniakan dengan dua pahala. Pertama, pahala dengan sebab musibah itu sendiri. Maksud apabila kena saja sesuatu musibah, Allah Ta'ala akan mengurniakan ganjaran. Dan pahala kedua ialah apabila dia tadi bersabar. Dia dapat dua kurniaan apabila Allah Ta'ala mengujinya. Dan sebagai akhirnya yang kita nak tutup ni ialah sebagai penutupnya Nabi SAW bersabda, innal faraja ma'al karb. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka sesuatu ujian, sesuatu bala ma'al karbi, apabila keadaan tadi menjadi amat susah. Maksudnya apabila ujian tadi setiap hari dia makin berat, kan, setiap hari dia makin berat, setiap hari dia makin bertambah, maka ketahuilah dia sebenarnya mendekati penghujungnya. Apa saja perkara, kan, apabila dia telah sempurna, maka dia akan tamat. Maksudnya contohnya Allah Ta'ala nak menguji tahap keujian Allah Ta'ala tadi, nak menzahirkan namanya Maliki Yaumiddin. Dia nak mengujinya dalam keadaan 10%. Dan tiap hari peratusan tadi bertambah, sampai sempurna Allah Ta'ala menzahirkan ujian tersebut, maka itulah tanda ujian tadi akan berakhir. Jadi Nabi SAW berkata, Al-Faraj maksudnya kesenangan ataupun kelepasan daripada ujian, musibah, bencana, dia akan datang setelah Al-Karb. Al-Karb maknanya kesusahan yang amat sangat. Jadi tugasan kita ialah menunggu dan redha dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila Allah Taala, sebelum Allah Taala menurunkan bala, kita dituntut berdoa untuk menjauhkan bala tersebut. Kan kita dituntut berdoa untuk Allah Taala menyelamatkan. Tetapi apabila bala tadi telah ditakdirkan turun, maka kita tiada tuntutan di atas kita, melainkan kita tadi menunggu dengan keredaan bilakah ujian tadi akan sampai kepada kemuncaknya, dan dia tadi akan berhenti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dinyatakan di sini, sepatutnya sesiapa saja yang ditimpa musibah, dia bersabar. Maksudnya dia tahan dirinya, wa yatawaqqa' zawalaha, dan dia tunggu ujian tersebut akan hilang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai penutupnya dinyatakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketahuilah wahai umat Islam, kan, bahawa Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, sesungguhnya pada setiap kesusahan yang menimpa, dia akan ada yusra, kesenangan. Jadi ini ialah
peraturan ataupun diistilahkan sebagai sunnatullah. Peraturan Allah Ta'ala apabila mencipta dunia, dia ada beberapa peraturan seperti, kan kalau kita tadi lapar, kita makan, maka akan hilang kelaparan tersebut. Itu dipanggil sunnatullah, peraturan yang Allah Ta'ala cipta. Ataupun apabila berlaku perzinaan, maka akan datang sesuatu wabak dan bala bencana. Apabila pemerintah tadi zalim, waliyazubillah, Allah Ta'ala akan menyekat turunnya hujan. Jadi antara peraturan lagi, qanun ataupun sunnatullah yang Allah Ta'ala telah tetapkan ialah ma'al usri yusra. Ketahuilah apabila adanya sesuatu kesusahan, al-usri yusra, dia akan ada kesenangan serta-merta di belakangnya. Jadi Allah Ta'ala tadi dia maha penyayang. Kan maksudnya al-usri tadi tujuannya adalah untuk kita tadi diuji sama ada kita tadi sabar ataupun tidak, kan, untuk Allah Ta'ala mengangkat darjat kita. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak berikan yusra tadi. Maksudnya kenapakah Allah Ta'ala uji? Sebab dia nak memberikan ganjaran. Kerana seseorang yang sentiasa diberikan ganjaran, dia takkan merasai kelazatan, ganjaran tersebut. Seperti mana orang yang setiap hari dah makan makanan yang lazat, makan yang lazat. Dan akhir sekali, makanan yang lazat tersebut tidak akan ada rasa pada dirinya. Jadi, dia tak akan rasa nikmat kekenyangan, nikmat makanan tadi. Tetapi, macam mana nak bagi dia rasa nikmat makanan ataupun nikmat kenyang tadi tu, dia mesti ada lapar dulu. Maksudnya kita kena uji dia dengan kelaparan. Kelaparan tadi dicontohkan sebagai al-usri, kesusahan. Apabila dia pernah merasai maksimum kelaparan, al-ju' tadi tu, baru dia akan mengetahui, oh betapa nikmatnya kekenyangan tadi. Sebab segala perkara dia dicipta berpasang-pasangan. Dan perkara yang setiap pasangan hanya dikenali dengan pasangannya. Maksudnya kita hanya mengetahui nikmat kekenyangan sekiranya kita pernah berasa lapar. Kan maksudnya kita hanya mengetahui nikmat kegembiraan sekiranya kita pernah berasa sedih. Dan kita hanya mengetahui nikmat hilang dahaga tadi ialah satu nikmat daripada Allah sekiranya kita pernah merasai kehausan. Jadi apabila Allah Ta'ala nak berikan nikmat tertinggi kepada seseorang yang diistilahkan sebagai innaman usri yusra tadi tu, apabila Allah Ta'ala nak berikan nikmat tertinggi, dia akan didahului dengan ujian juga yang tinggi. Sebab sekiranya ujian tadi datang 20%, nikmat tadi akan diberikan 20% saja. Tapi sekiranya nikmat, ujian tadi datang 50%, maka nikmat tadi dia akan datang 50%. Dan dalam Quran pula Allah Ta'ala ulang, innama'al usri yusra, maksudnya ujian 20%, Allah Ta'ala akan bagi nikmat tadi 20 dan Allah Ta'ala akan gandakan jadi 40. Jadi, dengan ujian 20%, kita akan dapat 40% nikmat. Dibandingkan dengan sekiranya ujian tadi 50%, kan, kita akan dapat 50% nikmat, didarab dulu jadi 100% nikmat tersebut. Jadi, kalau manusia yang benar-benar berakal dan memahami undang-undang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia mengetahui kesusahan yang Allah Ta'ala buat, dia bukan kesusahan yang mutlak. Dia bukan kesusahan berterusan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan ma'al usri yusra. Setiap kesusahan mesti ada kebaikan yang akan datang di belakangnya. Dan kebaikan tadilah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan digandakan dengan pelbagai gandaan, dan kita memanglah tak akan faham, kan, sememangnya lah bukan kita yang mentadbir dunia, kan, bukan kita yang mencipta dunia, kan, bukan kita yang mencipta tanah, pokok, tumbuh-tumbuhan. Kita tak tahu apabila manusia duduk dalam rumah ni, kita sebenarnya sedang merawat tanah yang ada di sekeliling kita, sebab tanah akan rosak dengan sebab maksiat. Dan apabila semua manusia duduk di rumah, kita sebenarnya merawat tumbuh-tumbuhan, kan, kita akan merawat semua binatang-binatang ternakan. Jadi dengan sebab kita duduk di rumah ni, dengan izin Allah Ta'ala akan menurunkan keberkatan pada tanah, kan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang dan kepada semua makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Jadi itulah dipanggil yusran yang tak disangka ataupun yang mungkin kita tak memahami, tetapi disebabkan Allah dah bagi tahu di dalam Quran, maka kita kena yakin. Kan, maksudnya kita yakinlah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mensia-siakan sesuatu perkara. Kan, afahasibtum annama khalaqnakum abasan. Sekiranya Allah Ta'ala menguji, pasti akan ada kebaikan daripada ujian tersebut. Dan sememangnya benda tadi dekat. Kan, maksudnya semua ujian yang Allah Ta'ala buat, al-faraju qaribun. Maksudnya pelepasan ataupun Allah Ta'ala akan mengangkat ujian tersebut dengan segera. Jadi kita cuma bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita pula kata, kenapa lambat. So, bila kita sebut lambat, kita doa supaya benda tu jadi lambat. Kan? Lebih baik kita kata,
bala ni akan diangkat dengan segera dengan izin Allah kan. Bala ni akan dijauhkan dengan segera. Apabila kita ucap segera tadi tu, maka dia akan menjadi doa. Moga-moga Allah Taala mengangkat bala tersebut dengan segera, dan jangan kita ucap sebaliknya. Jadi sebab tu dalam Quran dia akan ajar ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya bantuan Allah qaribun, amat dekat. Dalam hadis Nabi kata innal faraja qaribun. Sesungguhnya pelepasan daripada segala ujian bala bencana tadi qaribun, amat dekat. Jadi kita letak akidah tu dalam diri kita, kerana sekiranya kita bersangka sedemikian, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala dengan sekiranya semua umat Islam menguatkan satu kehendak bahawa pelepasan tadi akan berlaku dengan segera, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menunaikan kehendak tersebut. Sebab tu kita perlu bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu sajalah perbincangan kita daripada Nas Nabi Muhammad SAW, hadis yang ke-19 daripada hadis 40 yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemanfaatan kepada kita, dan moga-moga Allah Taala merahmati kita pada hari Jumaat yang berkat ini. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma altuf bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.